Calon pilihan raya umum Dun Melaka hari ini menjadi tumpuan. Perincian lanjut mengenainya bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim di Melaka. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 112 calon disahkan layak bertanding pada PRU Dun Melaka dan angka itu meningkat berbanding 85 calon yang bertanding pada PRU sebelum ini. Daripada 112 kertas penamaan calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing menghantar 28 calon, manakala Parti Pribumi Perkasa Malaysia Putra menghantar 5 calon, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman 1 calon dan 22 penyertaan dari calon bebas. Secara keseluruhan, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. Pertama, 3 penjuru sebanyak 11. Kedua, 4 penjuru sebanyak 9. Ketiga, 5 penjuru sebanyak 5. Dan yang terakhir, 6 penjuru sebanyak 3. Dari segi umur, calon tertua dan calon termuda yang bertanding adalah seperti berikut. Calon tertua di Dun N 15 Pengkalan Batu, 68 tahun. Daripada Barisan Nasional. Nombor 2, calon termuda N28 Sungai Rambai, 21 tahun daripada PH. Berikut senarai lengkap calon yang bertanding di kesemua 28 Dun. Proses penamaan calon pilihan raya umum PRU Dun Melaka pagi tadi berlangsung dalam suasana norma baharu. Tiada perarakan penyokong-penyokong yang mengiringi calon pada proses penamaan calon. Di Dewan Besar Kolej Komuniti Selandar yang merupakan pusat penamaan calon bagi Dun Asahan menyaksikan pertembungan 6 penjuru, masing-masing 3 calon bebas Muhammad Nur Saleh, Azmar Abdul Hamid, Elias Syaim, Muhammad Akhir Ayub, sementara calon BN Fairul Nizam Roslan, calon PN B Danish dan calon PH Datuk Seri Idris Harun. Pertembungan 5 penjuru disaksikan di Dun Rembia, masing-masing calon BN Datuk Muhammad Jalani Khamis, calon PN Zamzuri Arifin, calon PH Zamri Pakiri, calon bebas K Murali Sabarudin Kudus.
Pertembungan 4 di Dun Bukit Katil antara calon BN Dato' Hasnor Sidang Hussein, calon PH Adli Zahari, calon PN Muhammad Al-Hafiz Yahya dan calon bebas Abdul Hamid Mustafa. Pertembungan 4 penjuru turut berlaku di Dun Sungai Udang dengan masing-masing calon BN Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, calon PN Dr. Muhammad Alif Yusof, calon PH Hasmorni Tambi dan calon bebas Muhammad Zahar Hashim disahkan layak bertanding. Dun Tanjung Bidara juga antara kerusi tumpuan. Saingan 3 penjuru menyaksikan pertembungan antara calon BN Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, calon PN Datuk Mas Irmiati Samsudin dan calon PH Zainal Hassan. Di Dun Lendu menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara bekas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang merupakan calon BN ditentang calon PN Abdullah Mahadi dan calon PH Muhammad Asri Ibrahim. Hari pengundian ditetapkan pada 20 November ini sementara tarikh mengundi awal pula pada 16 November. Kementerian Kesihatan KKM telah meluluskan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 bagi PRU Dun Melaka ke-15 malam. Menurut Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh, SOP khas itu akan dilaksanakan secara ketat di semua proses perjalanan pilihan raya. Sepanjang tempoh berkempen, calon atau parti hanya dibenarkan untuk membuka satu bilik gerakan utama untuk satu dun dan tiada bilik gerakan kecil dibenarkan. Aktiviti ceramah yang menghimpunkan orang ramai, ziarah calon serta walkabout juga tidak dibenarkan. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa segi akta ini kita menggunakan pakai akta Kementerian Kesihatan ya, 342. Jadi yang ini memang di bawah KKM lah. Dan kita juga memberi ruang lagi untuk mereka-mereka yang berkempen di mana segi pengedaran pamflet dibenarkan ya. Cuma kita tak benarkan secara bersemuka lah ya. Dan juga kita membenarkan secara band ataupun lori bergerak. SPR juga menubuhkan 28 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPK-PR bagi memantau semua aktiviti calon sepanjang tempoh 12 hari kempen berlangsung. Dato' Abdul Ghani memaklumkannya dalam sidang media di AICRO. Dua laporan polis diterima berhubung tindakan calon membawa lebih daripada 25 penyokong di 2 pusat penamaan calon. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razal Abu Samah memaklumkan lokasi berkenaan melibatkan Dewan Japrun Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara dan Kompleks Komuniti Desa KKD Teluk Mas di Melaka Tengah. Jadi apa yang kita dapat hari ini adalah ada juga terdapat beberapa kawasan yang membawa penyokong-penyokong mereka ke pusat-pusat penamaan calon. Namun arahan pelarasan tugas telah kita keluarkan bahawa laporan polis hendaklah dibuat kepada mereka yang membawa penyokong-penyokong ke tempat penamaan calon. Beliau terdahulu meninjau proses penamaan calon di Dewan Kompleks Japrun Tanjung Bidara. Semua calon yang bertanding perlu mematuhi segala SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Itu harapan pengundi di Melaka agar proses berkempen yang bermula hari ini berjalan lancar dan tidak menjadi punca kepada penularan COVID-19. Yang saya harapkan masa pengundian ini berjalan dengan lancar. Dan semua rakyat Melaka mengikut SOP yang ditetapkan. Kalau kes meningkat, efek juga pada peniaga-peniaga dan semua rakyat Malaysia. Kita pun sekarang alhamdulillah hampir semua dah divaksin dan walaupun kita dah divaksin masih lagi kita kena jaga penjarakan dan SOP yang ditetapkanlah. Harapan saya kepada calon-calon yang dipilih dan juga pengundi harap mematuhi SOP. Walaupun kita ni dah vaksin, jangan sangka kita tak boleh kena COVID. Jadi jarak 1 meter tu kena jaga, sanitize tangan, pakai mask.
Lepas tu kepada yang calon-calon yang dipilih tu, harapan kita orang sebagai pengundi harap dapat jalankan amanah tu dengan baiklah. Untuk calon-calon yang tanding tu, saya harapkan bijaklah dengan bersatu hati dengan bersama rakyat, dengan ada yang adil, dengan bijaksana lah dalam menjalankan tugasnya. Untuk saya, kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau boleh fokus pada keadaan Melaka lah, sebab first of all selalu jam. Okey, nombor 2 then banjir. Then ekonomi pun saya rasa ramai pun terjejas. Kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau mereka boleh fokus pada topik-topik macam ni, saya rasa lebih elok lah. Baik, bahan itu mengakhiri lintas langsung dari Studio Mini RTM Melaka. Terus bersama kami dalam berita perdana malam ini. Untuk lebih banyak laporan PRU Dun Melaka, saya Nur Amalina Abdul Halim yang sahih di RTM kembali ke Angkasa Puri.